ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا صدق الله العظيم. Segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengasihi kita, yang mengembalikan kita dalam Islam, yang Allah Taala yang mengembalikan setelah kita ni dengar perintah untuk kembali. Anibu ila rabbikum waslimu lahu. Dinabah oleh kamu dan Islam oleh kamu. Islam sempat bani inabah baru betul. Islam sebelum inabah ni kepada kita, maka itu ada Islam yang tak boleh pakai. Semua akan berlaku dengan perkara yang sebenar bila kita ada inabah kita ni, dan kita juga bangun menjadi qawamun bil qist, orang yang menegakkan keadilan. Kita letakkan keadilan ke diri kita sendiri. Keadilan sini bermakna mahabbah. Sebab adalah keadilan adalah satu medan kepada anak Adam ini untuk kembali ke dalam Islam. Islam dalam adalah. Kalau Islam itu luar daripada adalah ada, luar daripada syariah dan tariqah, itu bukan Islam. Islam juga, tapi dia akan jadi Islam apa? Islam Syiah ataupun Wahabi. Sebab tu kalau kita nak jadi Islam, balik kepada Islam asas, Islam dalam kitab Allah, Islam Rasulullah SAW dengan sahabat, kita kena baca balik ayat, pelajari balik ayat iman, boleh jadi yang beriman. Kalau ayat iman tak pernah belajar kan, dengar-dengar begitu kan, boleh jadi orang beriman? Tak boleh. Tak. Kami buku engineering kan, buku sains kan, baca. Bisa baca pula buku sains kan, hari-hari baca hari tu. Boleh jadi saintis. Boleh juga jadi saintis gila. Ya. Kalau Islam begitu juga, Islam belajar rukun Islam tapi tak ada latihan untuk Islam. Mengaku Islam apa? Islam gila. Sama iman pada orang dah tak tahu dah bahasanya iman kena belajar kan. Islam kan ada rukunnya yang kena belajar. Iman pun ada rukunnya. Cakap belajar rukun, bilang rukun boleh, tapi bila nak praktis jadi ni, dia kena balik kepada kita pekat semua jadi qawamun bil qist. Mana kita kena dalam jamaah, hijrah, jihad, bersama wa ta'ah. Itu rukun inabah, rukun Islam yang asal. Di atas 5 perkara yang diperintah Allah Ta'ala, perintah kepada Nabi, dan Nabi perintah kita pula. Itulah jadi ya ayyuhallazina amanu kunu qawamin bil qist syuhada'u lillah. Dia kena masuk dalam jamaah, dia kena inabah. Kalau masuk dalam jamaah,
belajar hijrah, belajar jihad, belajar dengar dan taat, belajar dalam tariqah lah. Kepada kita ni, kita dah lakukan perkara yang itu. Kalau tak bentuk jemaah, ambil tauhid hijrah dan untuk hijrah dan jihad, dan tak dengar kembali ayat-ayat Allah Ta'ala. Dengarlah ni, dengar terenung, dengar tajwid dan terenung. Tak dengung mana panjang, mana pendek kan. Pada lagu pula, betul lagu Masribi, lagu Hijazi, lagu apa ni. Macam hari ni duk dengar ustaz tu cerita lagu Nahwan. Lagu Quran ni ada 7. Masri, lagu Hijazi, Nong Mekah, Nahwan, lagu Syika, lagu Rash. Jadi macam lagi 6-7 lagu. Nah, itu tak boleh pakai. Kalau setakat begitu, dia tak jadi Islam. Ya, sebab kalau ikut daripada Tok Syekh buat Tuhan Islam lalu yang tu belajar lagu Nahwandi kan. Lagu baca lagu jauh-jauh, lagu Nahwan. Kalau setakat itu tuan-tuan, maka belum lagi Islam belum, latihan Islam belum, macam mana jadi Islam? Dia kena latih Islam dulu. Iman pula, dia kena latih iman dulu. Riyadah dalam imaniyah, dalam akhlak tu boleh orang beriman. 89 line iman. Kalau kita belajar 10 line iman dah jadi dah boleh. Secara automatik kita belajar semua ayat-ayat imaniyah. Baru kita jadi orang beriman. Itu semua kena belajar di masjid. Tak? Jadi perkara yang penting kepada kita dengar balik perintah ayat Allah Ta'ala, kunu qawamin bil qist, ya allazina amanu kunu qawamin bil qist. Faham makna tu? Qawam tu apa dia? Penegak, menjadi orang yang autadul masajid. Autad mana orang yang tiang, yang duk hidup masjid. 20 orang yang duk sabar, duk jaga amal, jaga saf, mutahirin, duk sabirin, duk sabar dalam nak tegakkan perintah tadi. Aqimus salata duluka syum ila al-Quran al-Fajr. Itu pun kita duk pelihara ayat. Kita baca ayat tu, kita dengar balik. Maka azam kita tadi ni dalam hidup kita tu untuk terus jadi orang yang intizarus salat ba'da salat, jadi abrar. Ya, manusia ni kalau dia tak masuk latihan sekolah abrar, dia akan jadi fujar. Lawan abrar tu fujar. Orang Islam tapi fujar, jahat. Jahat man, tak sebut pancang. Kalau pancang dalam ilmu kitab, Allah Ta'ala pancang semua jadi, Allah Ta'ala sebut lagi, Allah Ta'ala kasih orang mutahirin wa at-tawabin wa mutatahirin. Kita tak peduli pun macam mana jadi mutahirin. Ya. Jadi ini pun orang itu takkan masuk dalam Islam, takkan sampai kepada Islam yang asas Islam. Asas Islam ni sebenarnya hubbu ashabur rasul wa hubbu ahli baiti. Punya dalamnya tinggi ni tadi, sampai kasih, sampai mengenal sahabat-sahabat Nabi, dan kasih kepada sahabat Nabi, dan kasih kepada ahli bait. Buat Islam asas. Kita tak tahu pun. Yang belajar hadis banyak-banyak pun tak tahu cerita begitu. Berbakar banyak sikit. Tapi nak latih dan jadi qawwam. Kunu qawamin bil qist. Jadi kamu orang yang penegak keadilan. Mana penegak tauhid, membaca ayat Allah Ta'ala,
تدارسون بينهم تلقوا المساجد من كما قوم في بيت من بيوت الله ويتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم ويصلون على النبي. Itu hadis yang saya baca baru terbaca. Hadis yang lain banyak lagi tak sebut. Yusalluna ala Nabi. Nah, banyak hal itu orang tak dapat. Orang ulama-ulama pada dia mengaji, kalau saya mengaji tentang kelebihan majlis ilmu lah gunanya. Nah, jadi maka mereka ni tak akan nampak balik pada asas bagaimana sahabat dulu dia berilmu, mempelajari, mendengar dan mengamalkan apa yang diperintah. Apa yang diperintah oleh Nabi SAW itu tak sampai ke situ. Cahaya tadi yang menunjukkan mereka tak sampai ke situ. Pasal apa? Pasal pada meninggalkan sunnah dan sirah. Sunnah Nabi, berhadapan Nabi SAW dengan sahabat, kehidupan harian dimain-main, dipersendakan. Tak perlu lagi lah kita belajar tinggi, kita berijazah sampai doktor filosofi. Orang dulu mana ada ijazah seperti mana orang tu dah mensia-siakan kaedah pembelajaran Al-Quran, Al-Quranul Hakim, kaedah pembelajaran Yasin. Macam mana turun surah Yasin, Nabi SAW baca surah Yasin, macam mana yang apa yang diperintah untuk buat. Jadi sebab itu pengembalian nak jadi surah Qawamin bil Qism, dia kena belajar surah Yasin, dia belajar surah Fatihah, makna Fatihah dan amal Fatihah, kemudian terus belajar surah Yasin. Surah Yasin itu amalan untuk kehidupan ini ada 84 kali. Ilmu nak hidup mendapat kemenangan, ilmu perang, bagaimana kita nak perang dengan nafsu dan syahwat dan syaitan. Kalau tak mengaji surah Yasin tak tahu. Sebab itu ulama hari ni tak tahu. Sebab dia tak belajar surah Yasin. Fatihah dia tak belajar. Belajar baca ayat terakhir belajar. Belajar pada makna sab'al masani, 7 kepujian dalam kebesaran Allah Ta'ala atau dalam 7 ayat Fatihah. Tak belajar pun. Tu Syekh, tu Guru, tu Maulan tak belajar tu. Tu nak belajar tu tahu macam mana? Kena setahun tu belajar, tu bawa Fatihah tu cari 1000 kali. Kita ada wudu lah, tu jaga wudu semayang tahun ke bawah itu, sehingga wang tu habis 125,000 surah Fatihah itu, maka dia akan dihadiri oleh malaikat Fatihah mengajar 1000 ilmu rahsia zahir, rahsia zahir Islam dan rahsia batin Islam. Malaikat yang mengajar tu Syekh Ibu tak ada, tapi mengajar itu pun sampai belajar nak jadi Qawamin bil Qism. Syekhul Akbar, orang yang mengaji dengan dia, dia suruh habiskan 125 Fatihah nafas sampai buat kerja tu. Paling banyak siang 1000, malam 1000. Apa yang itu pasti dia akan datang pada malaikat. Sebab 1000 dengan 1000 ni ad wal af, yang mana ad li ta'lim, untuk menjinakkan para malaikat, untuk malaikat tadi ni ada base turun untuk duduk dengan orang dan mengajar orang itu dengan 1000 rahsia zahir dan 1000 batin. Itu mana belajar Fatihah. Begitulah saya belajar Fatihah 10 tahun. Belajar Fatihah 10 tahun. Nah, 10 tahun dalam masjid baru terbuka. Pasal apa? Orang yang mengajar Fatihah adalah malaikat muqarrabin. Itu mana kita nak ambil tahu cara belajar Fatihah tu. Bila Fatihah dah lepas, mudah saja terbuka untuk memahami ilmu Yasin.
84 ilmu dalam hidup. Wasyamsu tajri li mustaqirrin laha, dzalika taqdirul azizul alim. Ilmu takdir hubung dengan matahari. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjun al-qadim. Ilmu maqamat wal manazil wal maqadir. Ilmu takdir, murad takdir, manazil, tempat turun segala perintah, turun amal tadi, wal maqadir wal maqalid, dan ilmu kunci, maqalidus samawati wal ard, kunci langit bumi. Itu semua malaikat kena mengajar. Ya. Malaikat ataupun orang yang sampai pada derajat hakim. Sebagian ulama ada orang tu jadi abdal dah, jadi autat dah. Maka orang sediakan siapa yang melalui yang itu, dia akan capai pengajian-pengajian dalam ilmu fiqh. Dia akan dapat mengaji Yasin. Yasin. Tahu Yasin apa kan? Apa hubungannya? Wal Quranul Hakim. Dia belajar Quran yang bertaraf hikmah. Barulah turut lepas satu ayat hingga habis. Sehingga subhanalladzi biyadihi malakut kulli syai' wa ilayhi turja'un. Maksudnya Allah yang di tangannya segala malakut. Malakutus sama ni, alam malakut ni alam pemerintahan, untuk nak zahirkan alam muluk. Bukan nak zahir dalam ilmu jasad, ilmu zahir. Dalam muluk ni mana ilmu zahir kerjaan, langit bumi, kerajaan-kerajaan. Atas yang diperintah pada alam tu adalah alam malakut, alam para malaikat. Apa yang berlaku di malakut akan berlaku dalam mulk. Kalau lagi tak perintah di malakut tu, itu berubah, maka akan zahir lagi. To control the whole universe, divine law of divinity, divine rule. Macam mana, how the divine, the rule of divinity is revealed to all the mu'min. Itu lebih ilmu yang boleh nak sampai berilmu kan. Itu termasuk daripada 1000 ilmu zahir dan 1000 ilmu batin. Itu juga akan diberikan kepada qawwamuddin, iqamatuddin, kunu qawwamin bil qist. Kena jadi begitu. Kena ada ashurun sabirun, mula-mula ada ashurun sabirun, 20 orang yang bersabar yang belajar sabar, belajar isbiru sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Bila kita praktikkan yang itu, maka kita ni kan jadilah mengikut perintah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin bil qist syuhada'u lillah. Lepas tu wala yajrimannakum syara'an liqaumin alla ta'lamun. Jangan kamu merasa takut, merasa bersalah. Syara'an liqaumin, sebab satu kaum tu benci, tak boleh buat begitu. Kamu jangan rasa kamu tewas, lari daripada maqam sabar dan musabarah. Yasbiru wa sabiru. Mula-mula lagi sampai kita belajar sabiru, kita dah 20 tempat tu kena ada orang yang sabar, sabar jaga wudu. Kita akan masuk pada musabarah kan. Wasabiru itu mana musabarah. Musabarah itu makna mujahadah billah. Yang masuk billah billah walillah. Nak sampai yang situ tu, maka Allah Ta'ala kata wala yajrimannakum syana'an qaumin alla ta'dilu. Jangan kamu merasa kamu ni tewas oleh takut disebabkan oleh kebencian sesuatu puak tu semua tak suka orang tak pergi ke berkalilan, tak mau pergi ke masjid kan, kabul masjid kan dikenal. Jadi nak belajar apa semua tuan dalam masjid.
Kalau cakap di luar masjid je, cakap saja dalam tak boleh. Dia kena bentuk. Wal takum minkum ummatun yad'un ila al-khair. Bukan bentuk jemaah. Anak Adam ni kalau masuk dalam jemaah, kalau dia masuk dalam jemaah, pasti ditangkap oleh kharib. Itu dia hukum. Timu wujuhakum 'inda kulli masjid. Qul amara bil qist. Nabi sendiri pun Allah Ta'ala perintah khas. Nabi suruh betul perintah Allah Ta'ala kepada mukmin bah. Ya alladzina amanu kunu qawwamin bil qist. Syuhada lillah, mana orang kita bila bangun belajar Al-Quran, buat amar ma'ruf nahi munkar, dan dalam kita dalam jemaah kita semua ada mutahabin fillah, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, bahawa kita akan sampai derajat syuhada hidup lagi dapat makam syuhada lah. Lillah, semua lillah, makan minum lillah, salat sembahyang puasa semua lillah, belajar lillah, nak niat ikhlas, belajar ikhlas, semua lillah. Itu masuk dalam musabar, bisabiru wasabiru. Musabarah tadi ini buat kerja lillah, billah walillah. Banyak lagi 5-6 perkara lagi yang kita tak tahu. Bila kita tahu belajar ini semua billah walillah, maka kita akan jadi qawamun, kita jadi mutahabbin fillah, tanasihin, tabadil, tanasuk. Jadi mereka yang Allah kasih, itulah qawamun bil qist. Kita kepada saya ini adalah basyarah Allah Ta'ala. Bila kita baca ayat, berarti mana dua lapis ketiga, lapis ketiga keempat dah kita jadi basyarah Allah Ta'ala kepada kita. Kita yang dulu sini duduk masjid yang 10 tahun, sebab nak jadi qawam ini, bawah pada 10 tahun takkan jadi qawam ini. Bawah pada 10 tahun kita ni nak jadi innama ya'mur masajidullah man amana billahi wal yawmil akhir, tak akan berlaku, takkan jadi. Itu yang pendek dia 10 tahun duduk jaga wudu, duduk jaga saf, makan daya di masjid, makan di masjid, perintah Allah Ta'ala tu, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, semua tu pergi masjid, wa kulu washrabu, makan dan minum. Kita jangan main-main makan minum. Sebab makan di masjid dia akan jadi darajat, satu suap, satu darjah dalam syurga. Tapi kalau makan di maju kan, makan di apa ni Concord kah, atau makan di Hilton ke, itu darjat dalam neraka. Tu makan macam mana tu? Makan dia buat tu dimakan mana-mana lah. Macam rumah tu buka lah. Menteri-menteri tu buat rumah tu buka. Itu semua makanan tu pergi jahannam. Tak bagi tahu hebat tu. Lah ni buat lawan rumah tu buka lah. Rumah tu buka ni orang yang buat dulu orang Yahudi, tahu sekali. Dia buat rumah tu buka. Buat Nasara ni buka ni, buat Nasara dan Majusi. Perayaan makan. Begitu juga perayaan-perayaan lain. Kanibal. Lah ni boleh ada kanibal Islam lah. Baru ni dah ada dah. Ratu Muslimah dunia. Kita pun suka nak tengok. Ya, orang. Tengok yang menang orang kuning hitam. Patut yang blonde ni lah menang kan, tengok. Orang hitam jadi ratu dunia ni. Ratu Muslimah ni. Betul-betul cantik orang. Kita pun nak pergi tengok juga. Tapi kita buat sini. Dia buat di negara Indonesia. Ratu Muslimah dunia. Terkejut juga. Ini siapa yang pukul kata boleh ni? Inilah ajaran rohani, ajaran celaka, mencelakakan manusia. Ya, jadi boleh. Buat TV hijrah, boleh. Wahai TV itu Yahudi Nasara.
Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Surah Luqman Hakim. Ada manusia, orang Yahudi itu, dia beli cerita mainan. Zaman dulu beli cerita mainannya, lah dengan cerita, dengan gambar, dengan apa, semua lagi dah keluar lagi. Itu awal hadis. Buat filem pula. Filem pertunjukan. Forum berdarah. Majlis ilmu. Halqa. Nah, dia buat. Dia bawa satu ustaz pula. Dia tu comel sikit. Wah. Dia buat halqa. Ada 10 orang betina belah ni. Comel-comel juga. Belah ni pun 10 orang juga. Ustaz dah tangguh sikit. Dia jadi kerja dia. Dan dia dah tegar sikit. Dia pandang belah perempuan ni lama sikit. Habis belajar dan pandang sikit-sikit dia. Perangai macam tu. Saya pun ada dulu. 30-40 tahun dulu ada perangai bila mengajar ni. Saya mengajar kelas perempuan. Tingkatan 6 dulu. Tahun 79. Nah. Dalam tu mengajar perempuan tu, kita dah pilih lah. Siapa nak boleh jadi bini yang kedua kan? Lama-lama tak boleh bagus. Lama-lama kita tak cari ni. Terus bila kelas perempuan pendidikan Islam tu, terus kita masuk masjid. Kamu tak masuk masjid, aku tak mengajar kamu. Sampai begitu. Lepas itu tak pergi lagi. Orang ajar suruh pergi mengajar mana-mana UIA itu selalu kena duk ajar. Tak pergi bayar dia betul kan. Tak pergi. Kalau lepas tu tak duduk suruh masjid, jangan nampak. Sebab tok guru ni kalau dia nampak, dia bisa cerita sama ustaz-ustaz tok guru. Terus dia akan bilang terus. Dia akan bilang terus sebelum menjadi tu kan. Itu penyakit tok guru. Kalau tok guru tu kata, oh dia tak ada, dia tok guru, dia mursyid am ni, dia tak buat begitu. Dia bodoh. Dah. Sebab ilmu hamqala qad hammat bihi wa hamma biha. Kisah Nabi Yusuf itu bagaimana orang perempuan, lelaki dan perempuan ni dia tak boleh ikut sekali, tak boleh tengok aku, tak boleh, haram. Kalau kita mengaji surah Bani Israel, ada surah Yusuf ya, perempuan yang bila tengok laki-laki laqad hammat bihi, dia ilmu tu ada dalam surah Yusuf. Laqad hammat bihi wa hamma biha, dia benar, dia marah, dia perempuan bila laki-laki, orang laki-laki bila perempuan ni dia cakap bila tak boleh. Sebab tanya Rasul, wa in kana salihah, kalau dua-dua tu salih semua betul. Terus Nabi SAW menyebut, walau kana Maryam binti Imran wa Zakaria bin Yahya, dia pada sepupu kan. Maryam binti Imran dengan Zakaria bin Yahya kan. Zakaria Zakaria kan. Apa? Kabur tu kadang-kadang dia habis Zakaria. Bihan Zakaria. Walaupun Yahya bin Zakaria dan Maryam binti Imran tak boleh sekali. Sehingga mana ustaz dah, ni ustaz Wahabi, geng Wahabi ni boleh duduk dekat-dekat bila. Dia ingat dekat-dekat ni dah pakai kerudung jadi laki Islam kata. Macam televisyen dia buat hamtingan. Itu berada dalam hari Nabi. Alamat kiamat ni syaitan betina dan syaitan jantan dulu sekali. Dalam televisyen tu wanita Islam apa pagi-pagi tu pengicara televisyen tu sebelah ni jantan, sebelah ni betina tu dekat-dekat. Itulah masuk dalam hadis Nabi alamat kiamat, syaitan betina pagi-pagi ni, bukan zahir syaitan betina ni, syaitan jantan dalam ni duk ni kan. Dalam bab fitnah tu dah nampak semua tu. Akan berlaku umat akhir zaman ni, orang Islam akhir zaman dia akan jadi syaitan betina pagi-pagi, syaitan jantan dan syaitan betina akan berjalan pagi dekat. Itu dalam televisyen tu semua tu.
di mana dalam berlaku dalam show television dalam lahwal hadis semua syirik dan kufur tak ada akan jadi beriman dan amal saleh. Orang perdana kah, tauhid, halqah, nuhalqah ni kan, semua tentang Islam itu adalah majlis paling dibenci oleh Nabi SAW. Tidak ada hidayah, tidak ada rahmat, tidak apa. Dengan buat halqah-halqah dan begitu. Tak boleh. Perempuan boleh buat, tapi dia buat majlis dia sendiri dan tempat khas. Dia tak ada tengok lelaki, lelaki tak ada tengok perempuan. Kalau majlis yang perempuan tengok lelaki, lelaki tengok perempuan. Kalau majlis syekh, ustaz, maulana ya, akan sebarlah fitnah. Sebab lari daripada sunnah syekh. Majlis Nabi buat majlis macam halqah. Ustaz Nur apa tu? Doktor sikit balik buat majlis, tengok ada 6-7 orang betina. Ini berdantan juga, berteban juga, kalau sikit juga. Kemudian boleh dia suruh pergi belah orang betina banyak. Tahu semua tengok. Orang muka mana orang betina bukan? Majlis ini majlis Islam. Ini adalah majlis syarul ummah. Ustaz dan tunggu dan maulana, doktor, profesor tu sengaja ada buat show itu. Majlis itu ada majlis kufur, syirik, sesat. Kita tak nampak tu. Majlis berkumpul. Lain daripada berkumpul di rumah Allah Ta'ala, kemudian kita baca kitab Allah, lepas belajar ayat Allah Ta'ala pula, lepas itu mengucap salawat Nabi pagi petang. Kalau tak ada begitu, majlis itu majlis lanat Allah Ta'ala. Turun lanat, bukan turun rahmat. Majlis lama ni, majlis berkumpul di rumah Allah Ta'ala, semua dia mutahirin, semua dia mutawada'in, tahabin, bawa turun rahmat berkat hidayah. Kalau majlis takabur, riak, kibir, show yang semua sekali, macam majlis orang kafir. Macam majlis Obama lah, dengan dia punya senat dan dewan dia, majlis presiden dunia ni, majlis semua tu ada ni, majlis yang berparlimen ni, majlis ni semua turun syaitan, tak ada turun rahmat. Tidak ada kebaikan dalam majlis yang melainkan keburukan dan kejahatan berlaku dalam kamu. Itu patut dipelajari, didengar oleh tiap-tiap orang. Al-Qari'ah Al-Qari'ah wa ma'aduraka Al-Qari'ah. Mengaji balik. Syekh Tugu Maulana Mufti ni mengaji balik dengan hati. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Apa dia Qari'ah? Yawma yakunun nas kal-farasil maksud. Hari yang manusia akan keluar berkumpul banyak macam ramah-ramah berterbangan. Lah ni lah kepala buat kanibal sana, kanibal di sini. Ni kanibal Islam akan zahir lah kanibal Islam. Ratu muslimah dunia dah zahir dah, semua kumpul kan. Itulah makna Al-Qari'ah. Takunul jibal kal ahli al-manfus, dan berlakulah kepada jibal, mana orang pembesar negeri, raja-raja, empire yang banyak harta benda tadi. Mereka ni itu akan tumbang satu demi satu, akan hancur. Itu berlaku. Wa takunu kul jibal kal ahli al-manfus. Jadi empire dan raja-raja tadi, mereka memiliki dunia tu, mereka satu-satu demi satu hancur. Wamma man thaqulat mawazin. Ketika itu siapa yang berat dalam timbangan, orang sudah dapat. Apakah Allah pegang mengaji balik? Semua pegang mengaji balik. Tu Syekh Tugu atau Maulana mengaji balik. Apakah amalan yang berat dalam timbangan? Belajar daripada Quran dan Sunnah Nabi. Kalau belajar daripada hadis tak jumpa. Macam puak-puak belum mengaji, belum keling, dia mengaji hadis Sunnah Sitah tak jumpa. Kalau dia jumpa pun mata dia buta, hati dia buta, dia tak nampak. Nah, yang menjadi mana? Kalau dia nampak dah benda tu. Hidayah macam mana tariqul hidayah.
cara hidayah Allah Ta'ala mana turun rahmat, dia akan dapat macam mana turun azab. Kita hari ni kita ada baca Al-Qari'ah, bahawa kita nampak wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Mereka yang amalan mereka baik dalam timbangan, maka Allah akan beri mereka itu 'ishatin radiyah. Wa amma man saqulat mawazin, dan amal mereka yang tak ada berat dalam timbangan, mereka itu akan ekspres pergi hawiyah, masuk neraka. Setelah ni kena mengaji yang ni. Ini anak Adam tu pun kena mengaji ilmu ni, ilmu nak mengenal. Ini dia panggil ilmu kitab. Ilmu kitab ni wajib kepada kita. Siapa yang tak mengaji ilmu kitab balik, tu syekh Togo yang dah mengaji banyak, dah boleh tafsir semua Al-Quran. Dia kena mengaji sekali lagi. Nak mengaji pada kena inabah dulu, balik ke masjid dulu. Mengaji luar daripada masjid dengan tidak ada sunnah Nabi. Mengaji itu akan tambah sesat pada Syekh Tuku atau Maulana. All Muslim brothers, all the Bani Adam to go back to the masjid, and they have to keep learning the tradition of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, learning verse by verse and chapter by chapter. All these scholars, so-called scholars, Sheikh, Maulana, Professor and Doctor, they refuse to go back to the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and they will learn, listening, return their life in listening to the Quran, and they will be express way to the heaven. This is Ya Bani Adam, Kuluninakum alikum masjid. Oh, the children of Adam, back to the masjid. Take your way of life, in the good way of life in the mosque. Learn the character of Allah subhanahu wa ta'ala. Learn the character of Adam, of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The prophetic characters, behavior. This is religion. Learning Al-Quran, the exterior of Quran and exterior of the Hadith, this is not a religion. Belajar zahir daripada Quran dan zahir daripada Hadith Nabi, learn sunnah sittah, this is not. My moderate English, my English is not learning in the school and or learning on the way, learning near the market and there, that's all. But all the brothers should go back to the way of Allah subhanahu wa ta'ala, to return, keep yourself all return back to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. What does it mean, the path of Allah subhanahu wa ta'ala? Is the masjid. Aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. And we have to perform our way of life in the masjid. Aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. وَكُلُوا وَشْرَبُوا, and eat and drink, and do not bazir, do not waste time and your life with the nonsense. To practice all out of the masjid is not a good practice, not the Islamic practice. This is the way of kufr, shirk and ma'asiyah. Unless you all of us going back to the masjid and start to listening to the meaning of the Quran. Find the people who can teach you the Quran, the meaning of the Quran, and ponder, have to be pondering to the meaning of the Quran, to the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. All the rukud, commandments mean rukud Islam, Iman and Ihsan. Have to want to find the Sheikh who can teach you the way, the commandment of Islam, Iman and Ihsan.
If you cannot find people who can teach you the commandment of Islam, Iman and Ihsan, not on Islam, rukun Islam, but Iman with commandment. And furthermore, Ihsan, because in Ihsan there is contained the siyasah of akhir, the political of akhir, the politics of akhir. There are three types of politics: politics of human, politics of hayawan. Siyasah politik of dunia and political of akhir. Find we in the Quran full of the. There is three types of politics. Full lesson. There is full lesson of the Quran for the Quran is full. Beside Hamim or the Hamim you can find. Beside Alif Lam Mim Sad you can find all the three types of politics. Human, Bani Adam, they have to go to politics, but if there's the wrong choose, wrong way, all will be leading to the hell. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ثم استكبروا. There's a life of the Bani Adam. If they are not going back to the masjid, they will become الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها أولئك أصحاب الجحيم. Sesiapa yang mendusta ayat Allah dan sombong, dia belum belajar, tak mau belajar ayat Allah, tak mau balik ke masjid, sombong, maka orang ini kan mereka adalah ashabul jahim, penghuni jahim. Balik ke masjid, balik ke sunnah dan sirah Nabi dalam tariqah. Lepas belajar syariat, kalau betul syariat, kita akan tunduk pada waktu untuk bertariqah. Sebab tariqah itu syariat batin. Ini belajar syariat sikit, lepas sikit-sikit tak ada. Orang tu belajar syariat sikit, tariqah, tak boleh tariqah orang sufi, tak boleh. Kita tak, orang sufi banyak sesat, semua sesat. Ini adalah Wahabi. Puan yang kata orang yang pergi masjid, beriman sufi, sesat, mereka adalah orang munafik. Zaman Nabi SAW dulu, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'talu ila al-masajid fasbihu lahu bil iman." Kalau kamu melihat kamu lagi dan ulang alik masjid, mana pun kamu maka saksikan kamu ada Allah dan Allah. Inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Dan seterusnya. Jadi itu sebanyak perkara yang pasti kita belajar, dengar dan pelajari. Rasanya kalau kita yang ada umur 1000 tahun lagi tak ada pun, tak habis-habis bagi kita. Pada saya takkan jemu daripada bercakap dan mendengar. Kalau saya bercakap dan saya dengar, tak, apa yang saya nak bercakap saya ada dengar juga. Saya dah mari bercakap, mana saya yang mendengar. Mengajar sebagai storyteller, one who can tell a whole story of Al-Quran. And pengajaran dalam Quran, kemudian penyusunan izzah, cara mencapai keperkasaan dalam dunia ini sebagai projek. Bagaimana kita Al-Quran kita ini menjadi ahlul ilmi wal karam, ahli yang berhormat, ahli yang perkasa dan berhormat. Akhirat dipanggil ahlul ilmi wal karam, dunia ni dipanggil yang ahli YB. Tak. Because we are not in the collect of akhirah, we know who was honorable in the day of judgment. Now when the Sahabat who is all of them, Ya Rasulullah? Who is Ahlul Ilm wal Karam? Who is Ahlul Ilm wal Karam? Who Ahlul Majalid?
masajid. Mereka adalah ahli majlis zikir dalam masjid. Mudah kan? Jadi, siapa yang jadi ahli majlis menzakarah Allah Ta'ala tu, dia pasti Allah Ta'ala akan pilih dia sebagai ahli yang kita tak payah ada berebut lah kot nak jadi orang dunia orang pada berebut ketua cair ya orang apa jadi wabi sana wabi sini yang berhormat ke, yang berbahagia, yang macam-macam tu kan ini semua tipu kan orang yang bagi nama tu orang ni doktor lah, profesor lah. Ala-ala ni kata yang sedap kira lah doktor atau prof. Itu semua ahli jahil. Siapa yang buat kerja tu show business, talk show, lawan cakap sedap. Dia pakai cantik sikit, pakai hebat sikit, ikut. Dia bercakap lah sedap-sedap. Ya. Dan dia ambil Al-Quran tadi, dia ikut otak, ikut hawa. Kayaknya orang akan jadi yang berhormat juga, tapi dalam jahil. Bagaimana agama kita daripada dengan ini. Kalau kita kekal dalam tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tariqah ahli bait, kita dah dapat dah. Kalau kita cari lagi 10 tahun dulu saya dulu cari dulu lah. Cari pergi dalam tabligh, tengok guru alam tabligh tu macam tak ada apa. Terus juga kerja-kerja ada dalam masjid. Dalam 12 tahun sampai sertifikan itu Mas Rasulullah SAW kesian kepada kita yang dapat rahmat, rekomen cepat, maka adalah orang yang akan datang dari pihak Nabi SAW untuk bawa baiat kepada kita supaya kita dapat baiat berada dalam tariqah Ahlul Bait, Baitul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan Baitul Khala. Ahli Baitul Khala banyaklah, ahli jahim banyak. Dah, tariqah ahli jahim, tariqah jahim, siratul jahim. Siratul jahim pun ni buat syarul bariyah, geng-geng mazhab Wahabi. Syukur Allah selamatkan kita daripada Wahabiyah, Syiah di bawah Wahabi, dan yang lain yang banyak yang lain sebab orang Wahabi ni semua jadi munafik, asyad kufran wa nifaqan. Dia sangat-sangat kufur dan munafik daripada orang munafik zaman itu. Orang munafik yang kita tak kenal dengan nifaq, dia punya kufur tak. Bila ditakwil ayat Quran ke otak dia kufur lah tu. Dia murtad daripada agama dulu. Masa dia mula belajar, dah keluar daripada agama orang ni, bila tak sedar. Ada batas dah. Saya tak baca. Baca ni macam saya bila baca umumnya aku bertanya ini. Ya. Kira-kira orang munafik, aku pun tak orang munafik lagi ada lagi. Baca doa pula, aku pun ada. Jadi sebab apa? Kita banyak kali baca ayat ini. Munafik, kufur, nifaq. Ada lagi jenis-jenis kufur, jenis-jenis nifaq, jenis-jenis sesat. Penuh sesat dia baca kan. Maka kita dapat fokus kepada kita sendiri untuk keluar, tinggalkan kiri-kiri tadi. Itulah berkat wahyu daripada Allah kepada orang yang mendengar. As-samu wa ta'ah, hijrah, jihad dan jamaah. Kalau orang yang dia ada sah 5 perkara, jemaah yang sah ini, maka itu dia bermujahadah. Orang itu saja akan dapat hidayah. Orang yang buat sikit satu bukan buat sikit-sikit, pergi mengajar sikit, lepas tu waktu orang nak riadah hari pagi Ahad semua pergi pakat pergi Senaman, Syekh tu mufti pun pergi juga, mufti pun bawa bini dia pakai seluar jean dah. Jadi begitu pergi pakat tu
Tu senaman pagi-pagi 1, 2, 3, 1. Ya, menteri-menteri pun bawa bini dia, YEB pun bawa bini dia, pakai seluar baju ketat-ketat, dia pun pergi duduk senaman juga. Itu adalah ulatan dalla sawa'is sabil. Mereka ulatan di dalalin ba'id, susah dan jauh sangatlah. Tak berjauh tu, panggil kita dengar lah. Kita kita masih tunjuk bila dalam masjid dia kata, hari ini susah. Mana ada hadis sahih? Tu. Itu orang ahli hadis pula. Allah Subhanahu wa taala terus saya ni apa yang saya nampak itu ya. Bukan nak mengajar saja, bukan maksud itu. Menceritakan apa yang saya melihat daripada mana-mana dalam kitab Allah. Itu kita ni, kalau boleh kita dapat makam syuhadaullah ni. Nah, lepas itu kita mati dapat redha Allah. Sebelum kita dapat ni dapat redha Allah Ta'ala berjanji dah. Siapa yang pelajari surah Bayyinah, siapa yang baca surah Bayyinah, mana siapa yang pelajari Muhammad surah Bayyinah, maka Allah Ta'ala bagi redha sebelum mati. Belum mati dapat juga radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Itu semua bagi orang yang menakuti Allah Ta'ala, khasyah. Takut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ya Jazil Hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya. Ghafurur rahim.